Kau dah pergi. Assalamualaikum, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Kita akan membuat analisis berikutan pengumuman yang diberikan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob yang memberikan beberapa perkembangan berkaitan dengan COVID-19. Dan antara intipatinya iaitu Selangor akan dikenakan beberapa daerah iaitu 6 daerah akan dikenakan PKP iaitu bagi daerah Hulu Langat, Gombak, Kelang, Petaling, Sepang dan juga Kuala Langat. Dan daerah ini akan bermula PKP dari 6 Mei hinggalah 17 Mei 2021. Manakala berbaki daerah yang lain masih berada dalam PKPB. Dan berkaitan dengan SOP perayaan Idul Fitri juga diberi tumpuan dalam penerangan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, di mana bagi kawasan-kawasan tertentu tidak dibenarkan beberapa perkara berkaitan dengan solat Idul Fitri, ziarah menziarahi, ziarah kubur dan juga rumah terbuka. Tetapi bagi kawasan-kawasan PKPB dan juga pemilihan dibenarkan dengan SOP yang ketat. Berkaitan juga ada berkaitan dengan aktiviti sosial. Tidak banyak perinciannya, tetapi selepas ini pasti akan diberi perincian oleh pihak-pihak yang berkenaan berkaitan dengan SOP Hari Raya, kerana aktiviti agama ini tertakluk kepada kuasa-kuasa negeri. Jadi pihak negeri akan menentukan SOP berkaitan dengan solat Idul Fitri dan juga ziarah kubur dan sebagainya. Dan untuk melihat apa yang perlu kita lakukan, kerana kita berada di persimpangan yang amat getir berikutan peningkatan penularan COVID-19 yang amat tinggi dalam sebulan ini, dan bagi negeri-negeri yang terlibat termasuklah negeri Selangor yang menjadi tumpuan dalam sesi penerangan petang ini. Begitu juga negeri seperti Pulau Pinang, Johor, Sarawak dan juga Kelantan. Jadi untuk melihat apakah yang wajib kita lakukan dan bagaimana pelaksanaan perintah kawalan pergerakan yang efektif, dan tumpuan yang diberikan juga saya terlupa tadi iaitu pelaksanaan HIDE ataupun Hotspot Identification for Dynamic Engagement yang dibangunkan oleh KKM dan juga Bank Negara, yang akan mengintegrasikan aplikasi yang sedia ada ataupun tumpuan-tumpuan kesihatan awam yang sedia ada seperti MySejahtera dan pengurangan risiko. Jadi di talian melalui Skype sekarang saya bersama dengan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Zul Khairi, pakar perubatan kesihatan awam dari Universiti Sains Islam Malaysia. Assalamualaikum Dr. Zul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin reaksi awal Dr. Zul dengan tumpuan 6 daerah di Selangor khususnya dikenakan perintah kawalan pergerakan selama 2 minggu. Okey, sememangnya perintah kawalan pergerakan ataupun PKP ini telah dijangka, tapi sejauh manakah pelaksanaannya, kita tunggu pengumuman yang telah diumumkan sebentar tadi. Dan PKP yang diumumkan tadi adalah bersasar kepada 6 daerah sahaja di Selangor, dan ini adalah saya rasa ini adalah satu perkara yang amat dialu-alukan kerana untuk keseimbangan ekonomi dan juga kesihatan negara. Dr. Zul, sekali lagi kita melihat kerajaan masih membuat perimbangan yang begitu berhati-hati sama ada untuk memutuskan rantaian COVID-19 dan juga menjaga kemaslahatan ataupun kesejahteraan rakyat dengan membuka aktiviti ekonomi. Ini jelas walaupun pelaksanaan PKP di 6 daerah utama di Lembah Kelang ini, kerana jutaan ataupun ratusan ribu penduduk di lokaliti 6 daerah ini, pastinya jika ditutup aktiviti ekonomi, ia akan menjejaskan pendapatan dan punca pencarian ratusan ribu ataupun mereka yang berada di lokaliti ini. Jadi sekali lagi ini menjadi perdebatan. Adakah kerajaan benar-benar akan mampu melaksanakan perintah kawalan pergerakan yang efektif dalam masa yang sama kita membuka aktiviti ekonomi? Okey, untuk mencapai perintah kawalan pergerakan yang efektif, yang pertamanya ialah kita lihat risiko-risiko yang ada lah, iaitu antaranya ialah
transmission ataupun jangkitan dalam komuniti. Yang kedua availability ataupun keberadaan katil hospital, ya, termasuk ICU, dan juga kita ada sistem kesihatan awam kita untuk menjalankan perkesanan kontak, dan juga kelakuan ataupun feedback daripada masyarakat itu sendiri. Jadi saya kira pertimbangan yang halus yang telah diberikan dan juga dibuat secara mendalam ini adalah keputusan yang sukar untuk dilaksanakan, tetapi bagi mengimbangi ekonomi dengan masa yang sama kita nak menghalang penularan wabak, ini terpaksa dilakukan. Jadi sebenarnya wabak ini adalah salah satu penyakit yang katakan penyakit berjangkit yang kita sedang hadapi, iaitu pandemik ini. Manakala ekonomi pula daripada segi kesihatannya dia perlu sebenarnya. Dan salah satu punca utama masalah mental, kemurungan, dan juga antara punca peningkatan masalah stres, termasuk juga masalah peningkatan bunuh diri di kalangan masyarakat juga adalah antara yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi. Jadi apabila masyarakat dihalang untuk melakukan aktiviti-aktiviti ekonomi, sedangkan mereka sendiri yang melakukan aktiviti ekonomi itu yakin mereka dapat mematuhi SOP sedia ada, mereka dapat menggunakan penutup muka, mereka dapat scan QR code, dan juga memastikan pelanggan ataupun orang-orang yang mereka berurusan mematuhi SOP itu adalah penting dan juga menjadi faktor ekonomi ini perlu dibuka dan dibuka untuk menyeimbangkan masalah kesihatan dengan ekonomi negara. Berkemungkinan besar saya jangkakanlah keputusan yang amat berhati-hati dibuat oleh kerajaan hanya menutup ataupun melakukan PKP di 6 daerah di Negeri Selangor ini tidak berlaku juga di wilayah Persekutuan, tidak berlaku di Putrajaya, dan tidak berlaku di kebanyakan daerah di Johor dan juga di Pulau Pinang, kerana negeri ini yang sedang kita lihat peningkatan wabak COVID-19. Mungkin dengan pembangunan ataupun satu aplikasi ataupun sistem hotspot yang diperkenalkan oleh KKM dan juga Bank Negara, iaitu tentang HIDE ini. Mungkin doktor tidak mendapat perinciannya lagi, tetapi ia mungkin dijadikan perimbangan ataupun pertimbangan yang bagaimana kawalan akan lebih efektif, lebih bersasar, lebih fokus, kerana ia menjadi satu sistem amaran awal menggunakan analisis data raya, iaitu ataupun big data, dan juga kecerdasan buatan ataupun AI menerusi pengesanan kontak dan membuat ramalan berkemungkinan terjadinya sesuatu kluster. Adakah ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu kita selama ini dan sudah pun dibangunkan dan sudah pun dilaksanakan pada sejak 3 Mei yang lalu? Adakah ini sebenarnya kerajaan ingin mencuba dengan sistem HIDE yang terbaru ini? Ya, kita baru saja diumumkan dengan diberitahu bahawa sistem ini baru dilaksanakan ataupun digunakan sejak 3 Mei yang lalu, iaitu baru semalam, dan terlihat sistem ini berjaya, mungkin berjaya membezakan daerah-daerah yang perlu PKP dengan daerah-daerah yang mungkin dikenakan hanya PKPB ataupun PKPP saja. Jadi ini adalah satu yang ditunggu-tunggu dan amat dialu-alukan kerana penggunaan data, iaitu big data, artificial intelligence, dan juga dalam pada pandemik COVID-19 ini kita tengok pembangunan data, sistem dan juga big data digunakan secara berluas, dan saya kira dalam masa setahun ini
sistem dan juga penggunaan big data di serata dunia adalah sangat-sangat maju dan meningkat naik. Jadi saya kira ini adalah satu petanda yang baik kita menangani pandemik ini bukan sahaja dengan data yang dipungut secara manual, bahkan data daripada segala tempat dan juga data yang feedkan ataupun diberikan oleh sistem ini daripada kawasan hotspot sendiri. Daripada nama dia kita dengar hotspot identification, ya. Jadi dia boleh mengenal pasti mungkin. Jadi kita tunggu huraian mengenai sistem ini mungkin dalam masa 1 atau 2 hari lagi akan disajikan kepada kita apakah sistem ini dan bagaimana sistem ini berfungsi, dan integrasi sistem ini dengan MySejahtera yang telah digunakan sejak setahun yang lalu ini amat dialu-alukan. Ini adalah satu yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Dr. Zul, kita ingin lihat satu sistem yang akan menjadi satu sistem yang berkesan dan juga dapat membendung dengan pantas penularan COVID-19. Kalau di Selangor kita lihat dari Selangor Task Force menggunakan pakai FTTIS dan juga Selangkah, walaupun Selangor dilaporkan ribuan kes dalam masa sebulan ini saban hari dan kes yang datang dari Selangor memang agak berterusan, agak kata pun konsisten sejak daripada awal tahun ini. Tetapi mereka terus melakukan pengesanan kontak, mereka terus melakukan saringan bersasar kepada kawasan-kawasan lokaliti merah dan sebagainya. Adakah ini juga akan kita lihat keberkesanan HAID bergantung pelaksanaan FTTIS dan juga langkah-langkah lebih preemptif untuk memastikan kawasan hotspot itu dapat dibendung penularannya? Ya, sepatutnya macam itulah, dan juga saya kira pasti kalau ada integrasi di antara sistem-sistem ini dan sharing of data, ya, ini akan menyebabkan sistem yang dibangunkan lebih jelas dan juga lebih berkemampuan untuk mengenal pasti dan juga menyisih, ya, iaitu mengenal pasti dan juga menentukan serta menyisih yang mana satu yang berisiko, yang mana perlu PKP dengan segera dan juga yang mana boleh diberikan kelonggaran misalnya. Jadi selain daripada itu, kalau kita lihat, ya, aktiviti yang mana SOP yang diperkenalkan, ya, berikutan ataupun SOP yang diumumkan sebentar tadi adalah kebanyakannya berkisar kepada SOP sosial seperti solat, ziarah, ya, takbir hari raya dan penggunaan ziarah kubur, rumah terbuka, dan juga kita belum lagi mendengar dengan terperinci tentang aktiviti ekonomi. Saya kira sistem yang dibangunkan ini boleh mengenal pasti dan juga memberitahu kepada kita dan juga mengenal menyediakan satu data yang terperinci dan juga komprehensif untuk semua. Okey, kalau kita ambil kenyataan Datuk Seri Ismail Sabri bahawa aktiviti ekonomi dibenarkan macam biasa, cuma mungkin operasinya dihadkan. Jadi bagaimana kita memastikan pematuhan SOP itu lebih baik 2 minggu inilah? Kalau kita anggap ini boleh berlaku dalam 2 minggu ataupun 2 minggu akan datang, iaitu selama sebulan. Jadi kita belajar daripada kesilapan kerana aktiviti ekonomi tidak dapat ditutup kerana kita perlukan rakyat bekerja dan mendapat punca rezeki. Tetapi mengapa kali ini dengan pelaksanaan sistem HAID dan juga pematuhan SOP yang lebih ketat, saya tak boleh nak nampak bagaimana lagi kita nak memperketatkan lagi SOP di tempat komersial, tempat awam, di pasar dan sebagainya. Kalau ada bazar Ramadan dibenarkan buka, macam mana Dr. Zul kita nak kawal ni? Pada pendapat saya sebenarnya perlu datang daripada diri sendirilah, perlu datang daripada orang ramai, ya, kerjasama daripada orang ramai. Jangan kita sekali-kali kita menurunkan kita punya perisai kita, pelitup muka kita. Jangan sekali-sekali kita berasa
memandang remeh terhadap COVID-19 ini. Kerana COVID-19 ini sentiasa mencari-cari peluang untuk menjangkiti kita. Jadi sebenarnya sekarang ini ialah perlawanan kita dengan COVID-19 ini. Sama ada kita itu sebagai sebuah anggota masyarakat, sebuah satu negara yang berjaya membina imuniti kelompok itu melalui yang paling senang sekali ialah melalui imunisasi, ya, dan juga melawan COVID-19 ni, COVID-19 ni yang sentiasa cuba bermutasi, ya, cuba meluaskan kadar jangkitan dia dan menyebabkan dia senang berjangkit dan sebagainya. Ini adalah satu yang amat sukar kerana COVID-19 kita tak nampak. Jadi apabila kita berhadapan dengan sesuatu yang kita tak nampak ni, kita perlulah lebih kata orang, kita perlulah lebih berhati-hati kerana ia ada di mana-mana. Yang pertama, yang kedua, kita tak tahu siapa yang kena. Kerana sekarang ini kebanyakan yang kena adalah mereka yang tidak menunjukkan gejala. Yeah. Jadi mungkin apabila kita berada di bazar Ramadan sebentar lagi, kita tidak tahu adakah orang yang mungkin sedang membeli juadah di sebelah kita ataupun mungkin penjual yang menjual makanan kita telah dijangkiti COVID-19. Jadi kita hendaklah sentiasa menjaga SOP kita. Kita hendaklah sedar bahawa sebenarnya datang daripada diri kita. Sebab kalau kita menguatkan ataupun kita mengetatkan penguatkuasaan, kalau kita lihat komen-komen di media sosial misalnya terhadap di laman-laman muka buku Facebook, macam kesihatan dan sebagainya, ramai kita tengok rakyat mengecam tindakan memperketatkan SOP, dan juga ada yang merayu supaya dilonggarkan supaya mereka boleh mencari rezeki. Jadi mungkin rakyat telah berasa lesu terhadap pandemik ini. Kita dah 1 tahun menghadapinya tapi masih tak berjaya melawan lagi COVID-19 ini. Jadi apa yang kita perlu buat ialah kita sentiasa telah patuh pada SOP, dan juga saya rasa dengan sedikit sebanyak kelonggaran, walaupun diumumkan PKP Selangor 6 daerah, tetapi ada SOP yang dilonggarkan berbanding dengan tahun lepas. Kita masih boleh solat Aidilfitri di kawasan-kawasan PKP misalnya, berbanding dengan tahun lepas yang tidak dibenarkan solat untuk solat Aidilfitri pada tahun lepas. Dan juga ziarah pun kalau kita lihat sehingga 20 orang pada satu Syawal itu adalah satu jumlah yang agak ramai sebenarnya untuk satu kalau kita tengok, kalau kira dalam jumlah kereta, mungkin dalam 4-5 kereta juga dalam 20 orang itu. Jadi tapi kita tak perlulah sampai had yang maksima. Saya syorkan kalau boleh dalam kumpulan yang kecil, mengikut kaedah penggiliran, dan kita dalam keadaan pandemik ini kita biasakan diri untuk berziarah secara maya. Itu lebih bagus. Menggunakan Zoom meeting, FaceTime, video call dan sebagainya. Dan juga pemberian duit raya, saya cadangkan berikan secara online lebih bagus. Senang untuk ibu bapa dan juga senang untuk anak-anak kita, insyaAllah. Dr. Zul, saya ingin memberi tahu kepada penonton yang baru bersama kami dalam sesi penerangan Datuk Seri Ismail Sabri sebentar tadi, juga beliau mengumumkan penganjuran rumah terbuka Aidilfitri tidak dibenarkan di seluruh negara tahun ini, tidak dibenarkan, dan aktiviti ziarah kubur juga tidak dibenarkan di kawasan PKP dan PKPD. Iaitu PKP dan juga PKPD, dan ziarah hari raya bagi kawasan PKPD tidak dibenarkan langsung. Bagaimanapun ziarah hari raya di kawasan PKP dibenarkan pada 1 Syawal dengan sekatan 15 pengunjung dalam satu masa di sebuah rumah. Itu diberikan penerangan awal. Mungkin ada penelitian lebih selepas ini. Jadi social gathering ni, Dr. Zul, bagaimana kita memastikan masih ada dalam berbaki bulan puasa ini mungkin ada
orang akan membuat bazar Ramadan, masih ada berbuka puasa di hotel, di restoran dan di kedai makan, akan berjumpa bazar Idul Fitri sampai lewat malam. Bagaimana kita memperkasakan situasi ini supaya kita berjaga-jaga dan tidak menjadi kluster baru untuk COVID-19? Okay, kalau kita lihat pengumuman tadi tidak dijatuhkan secara jelas ya mengenai bazar Ramadan, buka puasa, SOP buka puasa di hotel dan sebagainya. Saya kira mengikut SOP yang sedia ada. Jadi sebagai rakyat, sebagai orang ramai, kita hendaklah sentiasa macam saya cakap tadi patuh. Sentiasa kita, kalau kita tidak perlu, jadi kita tak perlu keluar. Kita kalau boleh sebenarnya kita duduk di rumah dan juga kita berbuka dengan anggota keluarga, dan sekiranya kita terpaksa mungkin kekangan untuk masak dan sebagainya, kita cari kedai yang tidak yang pertamanya ialah yang patuh kepada SOP. Maksudnya kedai itu sendiri menyediakan QR code. Dia memang hendaklah memastikan dalam keadaan yang tentu tidak ramai orang berada dalam premis dia, dan juga mempunyai kebersihan yang bagus. Dalam masa kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, sebenarnya banyak lagi masalah kesihatan, contohnya keracunan makanan dan juga isu-isu lain yang ada di sekeliling kita. Tapi pada pendapat saya itu pun harus diambil kira. Terima kasih Muhammadiyah Dr. Zul Khairi, Pakar Perubatan Kesihatan Awam dari Universiti Sains Islam Malaysia. Terima kasih Dr. Zul. Kita perlu rehat sebentar. Selepas ini saya bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid, untuk melihat berkaitan dengan kesihatan awam dan juga epidemiologi dengan perkembangan terbaru yang kita lihat sekarang. Kita rehat dahulu, kembali selepas ini. Kembali bersama saya Nazri Kaha. Kita ingin terus membincangkan dan menganalisis pengumuman terbaru daripada Majlis Keselamatan Negara yang diberikan Datuk Seri Ismail Sabri, iaitu pelaksanaan PKP di 6 daerah di Negeri Selangor, iaitu di Hulu Langat, Petaling, Gombak, Kelang, Kuala Langat dan juga Sepang bermula 6 Mei hingga 17 Mei 2021, dan kegiatan ekonomi dibenarkan seperti biasa, manakala kegiatan sosial tidak dibenarkan, manakala daerah-daerah selebihnya iaitu Kuala Selangor, di Sabah Bernam dan Hulu Selangor berada di kawalan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ataupun PKPB. Manakala kita juga menunggu tadi adakah Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan dan Putrajaya terlibat PKP, maksudnya tetapi tidak ada diumumkan, maksudnya Kuala Lumpur dan Putrajaya berada dalam PKPB. Jadi itu yang terkini, dan di talian melalui Skype sekarang untuk melihat perkara ini bagaimana ia dapat dilaksanakan dengan lebih baik untuk mengendurkan penularan COVID-19. Yang berbagi Profesor Datuk Dr. Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid, Pakar Perubatan Kesihatan Awam dari Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, bagaimana reaksi awal Prof dengan hanya 6 kawasan ini dijadikan PKP, tetapi kegiatan ekonomi masih berjalan macam biasa? Mungkin perinciannya akan diberikan selepas ini. Kegiatan sosial tidak dibenarkan, manakala yang terkini juga kita dengar aktiviti ziarah menziarahi di kawasan PKP tidak dibenarkan, rumah terbuka tidak dibenarkan, manakala bagi kawasan-kawasan yang terlibat PKPB dan juga PKPD akan ada perinciannya berkaitan dengan aktiviti Idul Fitri. Jadi reaksi awal Prof Datuk tentang ini. Ya, terima kasih Haji Nazri. Kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang, ini mungkin langkah yang terpaksa diambil, menandakan bahawa bilangan kes yang begitu banyak dan juga meningkat begitu tinggi sekali. Dan pada masa yang sama tindakan ini diambil mungkin sudah diperkirakan kita perlukan mengimbangi di antara mengawal wabak dan juga memberikan peluang kepada aktiviti ekonomi untuk diteruskan. Kedua-duanya penting, dan saya rasa langkah yang diambil itu telah dilakukan perkiraan yang sebaik mungkin.
Dan mungkin kita harapkan bahawa kalau dilakukan PKP dalam 6 daerah ini pun kita harapkan tidak dilakukan dalam jangka masa yang panjang supaya kesan kepada aktiviti-aktiviti ekonomi dapat dikurangkan walaupun diperlukan untuk dilaksanakan PKP ini. Jadi perhatian harus diberikan kepada kawalan terhadap aktiviti sosial. Ini penting kerana kita dapati bahawa ahli masyarakat, ramai daripada ahli masyarakat yang mengambil mudah kejangkitan daripada COVID-19 ini dan tidak mengamalkan SOP yang sedia ada seperti penjarakan fizikal, memakai pelindung muka dan sebagainya. Jadi saya rasakan bahawa ini perlu dilakukan, tapi harus dilakukan dengan terperinci dan juga dengan dalam waktu yang singkat yang mungkin bagi mengurangkan kes-kes yang baru daripada terus menular. Datuk, kalau kita faham daripada kenyataan awal ini, adakah wajar juga kita dengar arahan daripada MKN dan juga kementerian yang terlibat misalnya, kalau sekarang sekolah ingin ditutup, mungkin menuju pada cuti hari raya, mungkin adakah wajar sekolah ditutup lebih awal sekarang ataupun bagaimana? Sebenarnya sekolah merupakan salah satu daripada entiti penting yang harus kita lihat. Tidak ada jalan mudah untuk kita melaksanakan perkara ini. Jadi kalau boleh memang eloknya ditutup lebih awal supaya dapat dibuatkan persediaan supaya tidak berlaku perebakan penyakit ini di kalangan kanak-kanak dan juga di kalangan anak-anak kepada dewasa. Kerana pada masa sekarang belum ada vaksin untuk diberikan kepada anak-anak kita. Jadi tindakan ini harus kita lakukan. Tetapi sekolah juga kita harus pastikan bahawa guru-guru mengamalkan SOP yang betul supaya mereka tidak terdedah kepada jangkitan COVID-19 ini dan sebenarnya membawa kepada masyarakat. Mungkin melakukan penutupan lebih awal merupakan satu daripada langkah yang boleh kita laksanakan sekarang ini bagi mengelakkan keadaan lebih buruk lagi pada masa hadapan. Dari perhatian dan juga kajian Prof. Dato', apakah sebenarnya yang menjadikan penularan dalam gelombang sekarang ini amat pantas dan ia berlaku di banyak tempat, di tempat kerja, di sekolah, di kawasan komuniti dan sebagainya. Misalnya jangkitan yang amat besar di kalangan pelajar sekolah. Jadi adakah varian yang ada sekarang ini memang begitu contagious, iaitu cepat merebak, dan kita lihat yang memasuki wad-wad kecemasan dan juga wad pemerhatian khusus iaitu pun ICU semakin meningkat di kawasan Lembah Kelang. Apa sebenarnya yang kita boleh baca daripada peningkatan ini yang amat ketara dalam masa sebulan ini? Kalau kita lihat laporan mengenai varian baru yang ada sekarang ini masih lagi terkawal, bukan merupakan satu faktor yang besar. Karena kita tahu bahawa bilangan kes yang dikesan daripada varian baru ini masih lagi kecil. Tapi mungkin yang berlaku adalah ahli masyarakat kita tidak lagi mengamalkan atau tidak mengamalkan dengan serius langkah-langkah pencegahan. Dan ini yang menyebabkan berlakunya penularan yang begitu tinggi. Kita tidak juga kita juga tidak boleh menolak bahawa kemungkinan juga kita melakukan lebih banyak ujian. Maka kalau ujian itu lebih banyak kita lakukan, maka bilangan kes lebih banyak akan dapat kita kesan. Jadi semua perkara ini boleh menjadi kemungkinan yang menyebabkan kes yang meningkat. Tetapi yang kita boleh cegah sekarang adalah supaya ahli masyarakat dapat mengamalkan dengan serius pencegahan, aktiviti-aktiviti pencegahan dan mengurangkan pendedahan mereka dengan tidak mengadakan perjumpaan dalam tempat yang tertutup dengan waktu dengan bilangan yang ramai dan juga mengamalkan penjarakan fizikal dan sebagainya. Ini lebih berkesan dan saya rasa dapat memberikan kesan yang positif bagi mengurangkan kes daripada terus meningkat pada masa hadapan. Prof, mungkin akhir sekali untuk menjelang perayaan Idul Fitri dengan pelaksanaan PKP di Selangor 6 daerah ini, bagaimana perayaan ini tidak menjadi satu lagi kluster besar ataupun gelombang terbaru untuk COVID-19?
kerajaan tidak membenarkan rumah terbuka, itu jelas. Aktiviti ziarah kubur dibenarkan di kawasan tertentu seperti PKP dan di kawasan tidak dibenarkan di kawasan PKP dan PKPD. Tetapi bagi aspek kesihatan awam, kenapa ini peluang window yang perlu kita berhati-hati sangat? Kerana rakyat bercuti, sekolah tutup dan masa dengan keluarga lebih banyak dan aktiviti ingin menziarah itu amat ataupun ketara di kalangan umat Islam dan juga mereka yang bercuti ketika ini. Kenapa ini window yang perlu kita jaga betul-betul? Ya, kebanyakan daripada pakar-pakar kesihatan awam memang merasakan ini merupakan satu perkara yang penting dan kita tidak mahu ini menjadi satu trigger point untuk meningkatkan bilangan kes dengan lebih banyak. Persoalannya sekarang adalah apakah kita dapat mengajak ahli masyarakat supaya sama-sama bekerjasama bagi tidak melakukan aktiviti-aktiviti yang boleh meningkatkan kadar jangkitan, dan pada masa yang sama juga kita harus lihat bahawa kita harus melakukan tindakan penguatkuasaan yang lebih telus, yang lebih komprehensif, yang jelas. Kemudian SOP yang kita lakukan, ada yang PKP, ada yang PKPD dan sebagainya. Ini harus kita perjelaskan kepada ahli masyarakat supaya mereka tahu apa yang boleh, apa yang tidak boleh kita lakukan. Memang keadaan ini merupakan satu keadaan yang getir yang harus kita tangani, tetapi sukar untuk kita elakkan daripada tuntutan ahli masyarakat untuk menyambut perayaan yang penting, iaitu perayaan Aidilfitri, dan ini merupakan tindakan yang merupakan satu tuntutan sosial yang sukar untuk kita lakukan, kita bendung. Walau bagaimanapun kita harus berusaha sebaik mungkin. Terima kasih Prof. Dato' Dr. Syed Muhammad Al-Junid, Syed Junid, pakar perubatan kesihatan awam dari Fakulti Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih Dato' atas masa yang ada bersama kami di Esrawani pada petang ini. Itu sahaja analisis kami berkaitan pengumuman yang diberikan oleh Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri berkaitan pelaksanaan PKP di beberapa daerah di Negeri Selangor, pengenalan HIDE iaitu satu sistem baru pengenalan amaran awal preemptif, langkah preemptif untuk mengenal pasti hotspot COVID-19 dan juga aturan berkaitan dengan perayaan SOP Idul Fitri. Itu sahaja, saya Nazir Kahar. InsyaAllah kita jumpa lagi.